Ya, kita kembali untuk berbincang tentang topik yang sering kali kita angkat dalam perbincangan Selamat Pagi Malaysia. Terus kita bersama, iaitu kesihatan mental. Yep, untuk pengetahuan anda semua, seperti biasa juga kami buka panggilan untuk anda ajukan kepada tetamu yang kami bawakan hari ini sebarang persoalan, cadangan ataupun permasalahan yang kita boleh kupas sikit sebanyak lebih kurang dalam 20 minit hari ini. Jadi kami perkenalkanlah tetamu yang kami bawakan di studio ini. Sedangkali kita berkomunikasi menerusi panggilan Skype saja. Hari ini kita bertemu empat mata. Selamat datang diucapkan kepada Cik Effendi Sutrisno Tanjung selaku Pegawai Psikologi Kaunseling Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat? Ada yang syariah? Sihat. Alhamdulillah. Dan perkara yang mungkin menarik perhatian saya pagi ini adalah bagaimana alat ini banyak memberi tekanan kepada kita. Alangkah baik kalau kita boleh tinggal di rumah tanpa keluar. Kita tinggal je kat rumah. Saya rasa tanpa alat ini kita juga susah untuk berkomunikasi. Namun dalam pada itu, dengan pelbagai isu yang timbul di media sosial yang menimbulkan stres dan menaikkan kortisol kita. Bagaimana pandangan anda? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Terence dan juga pada Syahidat. Seterusnya penonton sekalian di rumah sana. Alright, hari ini kalau kita berbicara tentang isu tadi, media sosial ni, tertinggal phone. Alamak, macam mana ni? Dah boleh jadi macam apa ni kita panggil ni? Alamak, sikit anxiety kat situ. Cacing kepanasan. Okey, sekejap. Sebelum tetamu kita teruskan ni, kita bagi tahu sikitlah kat penonton. Saya tertinggal phone saya sebenarnya kat rumah. Saya tertinggal handphone saya kat rumah. Nampak macam okey, tapi dalam ni sebenarnya cacing kepanasan. Stres tiba-tiba boleh efek mental health. Okey, teruskan. Alright. Berbalik pada isu tadi tu, kita kata stres ini berkaitan dengan isu minda sihat kita hari ni lah. Bila sebut minda sihat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ni Terence dengan Syahidah, saya nak bagi gambaran sikit. Boleh tak keluarkan satu gambar gelas tu sikit, nak tunjuk? Gambar gelas. Mana? Cantik gambar ni. Ini ada kaitan. Gambar gelas yang cantik. Okey, itu dia. Okey. Saya nak tanya pada semua yang melihat ni. Tapi tak boleh tanya pada Terence dengan Syahidah lah. Sila. Tanya pada penonton kat rumah tu. Saya nak tanya, gelas ini separuh penuh ataupun separuh kosong? Terence jawab dulu. You nampak separuh penuh ke separuh kosong? Separuh penuh ataupun separuh kosong? Kita bagi masa 10 saat lah untuk berfikir. I'm always a half full kind of guy. So. Same lah. Likewise. Alright. Okay. Separuh penuh. Separuh penuh Separuh penuh. Oh, good. Alright. Okey, bila kita bercakap tentang itu, separuh penuh, separuh kosong kan? Hari ini, apa kaitannya pula dengan minda sihat kita ni? Benda ini dia sikit philosophical. Kan? Dan bila kita katakan bahawa kalau menyatakan separuh penuh, itu menunjukkan point of view kita tu, melihat satu, apa yang kita lihat tu benda yang kita nampak positif. Maknanya, Tuan Terence, Syahidah, kita nampak apa yang kita ada. Maknanya kita nampak benda tu. Kita tak nampak benda yang kita tak nampak. Maksudnya yang kita kata separuh penuh. Kenapa penuh? Nampak air tu separuh penuh, betul? Jadi kalau kita boleh tengok benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini stres datang, anxiety datang, kan? Sila boleh sampai peringkat kemurungan tu. Bila dia kaitan dengan isu kesihatan mental ni, dia ada satu kaitan di sini. Saya nak beritahu, dalam dunia psikologi kaunseling, dia ada 3 aspek yang kita kaji. Apa benda tu? A, B dan C. Bukan ABC Kalau ABC seronok makan ni. Okey, A tu apa? A ni ialah affection. Feeling kita, emosi kita, our emotion. Dan B tu behavior, tingkah laku kita. Dan C itu kognitif kita. Apa yang kita fikirkan. Macam tadi, Syahidah hilang, tinggal phone kan. Apa dia fikir tu? Kan? Saya itu perkara yang baik. Kerana menunjukkan Syu boleh hidup tanpa handphone. Alright. Jadi physically bernafas lah, mentally. Berarti hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Alright. Dan bila bercakap tentang ABC tu tadi, apa pula kaitan dengan minda sihat dan gambar gelas tadi tu? Hari ini berapa ramai dalam kalangan kita yang memikirkan satu benda yang dia tak ada. Berapa ramai hari ini yang bercakap satu benda yang dia tak nampak. Contohnya, dia tahu dia tak dapat untuk keluar. Dia tak dapat untuk bersosial macam dulu, keluar jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Dan dia kalau tengok dari segi side yang positif, ada apa ni kata hikmahnya kat situ. Kat rumah boleh rapat dengan anak-anak. Anak-anak bila biar kan. Memang ada kekangan. Kadang-kadang ada mak bapak ni komplain. Alah, susah betul lah anak-anak banyak ni benda nak urus kan. Tetapi kalau fikir side yang positif,
kita nampak ini satu peluang untuk kita rapat dengan dia. Dan kalau soal kerja pula ni Terence yang bila soal kerja pula ni, kalau kita nampak macam tadi gelas tu, alright, kita kata separuh penuh kan, kita menunjukkan positivity kita ni okey lah, kita nampak benda yang ada. Kita tak fikir-fikir benda yang kita tak ada tu. Alright. Jadi itu adalah cara yang berfikir dengan sihat. Ya. Jadi jangan risaukan benda yang tak ada. Okey, yelah, kita cerita sikit bagaimana soalan pengurusan stres ni sebenarnya dia tak boleh pukul sama rata kan. Lain individu, lain situasi dia, lain cara pengurusan stres tu. Untuk stres ni pula, tolong keluarkan slide yang kedua ni. Oh, ada lagi. Soalan lagi ke? Perkataan stres ni. Ini ada soalan cepu mas juga ni untuk penonton sekali semua. Okey. Para penonton yang budiman, cuba tengok perkataan itu. S-T-R-E-S-S-E-D. Stressed. Terence juga. Dan Syahda, tengok stres kan. Saya nak tanyalah pada semua, apakah rahsia di sebalik stres ini? Rahsianya, apakah rahsianya? Jika kita terbalikkan, dia jadi dessert. Salah pocong. Okey. Please, the next slide. Betul tak? Tunjukkan the next slide. Ada slide lagi? Yes. Okay. Pandai Terence soalan lucu ni. Okey, tuan-tuan dan puan, ya, penonton-penonton sekalian. Di sebalik hikmah tekanan kita pada hari ini, dalam keadaan pandemik ini, bagaimana kita rasa tekanan kita kadang-kadang boleh sampai kemurungan tu. Kita risau. Saya tak nak kata-kata kemurungan ataupun anxiety di sini, tapi simptom-simptom tu ada. Berdebar tak tentu pasal, berapa kali pakai hand sanitizer, takut sangat bila dah ambil swab contoh kata, bagi mereka pun takut, alamak macam mana ni, dia duduk fikir sehingga kan dia mengganggu kesihatan mental dia sendiri. Itulah yang kita nak. Kalau boleh, kita yang ada kemampuan untuk mengawal apa yang kita fikirkan. C tadi tu, kognitif tu. Walaupun kita berbual secara santai berkaitan dengan tekanan ini, sebenarnya kita sedia maklum dan kita faham bahawa ramai di luar sana yang merasakan tekanan yang sangat melampau disebabkan oleh keadaan ekonomi, tekanan kewangan dan sebagainya. Jadi bukan saja terhad kepada tekanan dirasai sebelum ini, tekanan seperti balik rumah, jam dalam trafik dan sebagainya. Itu adalah perkara yang dahulu kita rasakan. Tapi sekarang tekanannya adalah berbeza. Jadi apakah cara terbaik untuk menangani tekanan yang disebabkan oleh tekanan kewangan? Kerana ini adalah tekanan yang sangat melampau sebenarnya, kerana ia berlanjutan untuk tempoh sepanjang pandemik. Bila sebut tentang kewangan ni, Terence, benda ni sebenarnya sedikit sensitif. Alright? Tapi bila kita tak nak kena kata lah juga kadang-kadang kan, benda tu. Dan apa yang saya nampak, bila kerajaan telah memberikan insentif kepada rakyat kan, itu satu benda yang sepatutnya yang kita nampak lah kan. Oh, ini satu pakej-pakej bantuan. Dan apa yang kita kata masalah kewangan ni, sekarang ni kalau kita tengok balik, apa yang perlu, alright, yang individu itu lakukan kan, kadang-kadang terpaksa berjumpa dengan agensi kerajaan kan, KPK dan sebagainya untuk membincangkan beberapa isu lah. Dan bila sebut itu bantuan tu kan, kadang-kadang timbul isu kan, macam mana dapatkan bantuan ni. Itu yang saya nampak lah. Bantuan ni kadang-kadang ada orang malu nak mohon bantuan kan, dan masyarakat sekeliling dia kena cakna. Poin di sini masyarakat sekeliling dia kena nampak lah. Sebab isu ni sensitif, kadang ada orang segan. Bukan tak nak turun isu, orang tak nak. Sebab dia segan tu, dia nak beli susu anak tak mampu. Ini yang pentingnya komuniti tu. Kalau orang yang sihat mindanya, dia akan cakna dengan masyarakat sekeliling. Betul, setuju. Dia akan cakna, dia ada ilmu berkenaan situasi ini. Cumanya bila kita cakap berkenaan stres ni, kita tak naklah kita cerita stres, kita pun jadi stres kan. Tapi supaya stres ni dia ada stres yang positif, ada stres yang baik. Jadi kalau tuan boleh kongsikan berkenaan kebaikan stres itu sebenarnya. Bila saya ada sebut tadi stres yang baik yang kita panggil eustress kan, yang dah tak boleh kawal sini distress kan. Jadi kalau eustress ni kita kena faham bahawa manusia itu perlukan tekanan sebenarnya untuk dia ke depan. Betul. Contoh dia lapar, bila dia lapar, apa tekanan yang dia ada, dia memaksa diri dia untuk cari makan. Haus misalnya kata, memaksa orang itu untuk cari minum, untuk minum lah, minuman untuk minum. Dan di sini saya nak kongsikan di KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia,
kita ada satu pokok yang saya selalu panggil, saya selalu gelarkan dia pokok ajaib. Kalau saya bagi perkongsian kepada semua warga di Kementerian Kesihatan, pokok ajaib ni memang saya insya-Allah tak tinggal. Boleh tunjukkan pokok minda sihat kita? Ini pokok minda sihat. Pokok minda sihat. Kita lihat di skrin sekarang ni, pokok minda sihat. Okey, itu dia. Ini dia. Pokok minda sihat yang saya panggil pokok ajaib ni. Kalau tengok situ tuan-tuan dan puan-puan kan, termasuklah stres ke apa benda kehidupan yang kita hadapi ni, tengok buah yang pertama. Ada 10 buah tu. Buah yang pertama ialah tangani kemarahan. Bagi tahu saya, manusia mana yang tak pernah marah? Syu tak pernah marah ke? Oh, pernah. Pernah. Misal tak pernah marah? Of course. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan yang menonton ni pun ada perasaan marah tu. Tapi minda sihat kita nak mengajarnya bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita. Okey, tu buah yang kedua, penyelesaian masalah. Dalam dunia ni siapa yang tak ada masalah? Semua ada masalah, betul? Tapi kita belajar bagaimana nak solve masalah tu. Yang ketiga, produktif. Sebut tadi pasal kewangan kan. Adakah aku ni produktif? Boleh mendapatkan sesuatu untuk diberikan kepada anak bini aku. Di rumah itu kan. Macam mana ni kan? Dan masyarakat pula, adakah aku ni produktif untuk membantu orang-orang yang tak mampu? Buah yang kelima, kata kat situ buah apa itu kelima itu? Kebahagiaan. Siapa tak nak bahagia? Semua orang nak bahagia. Alright? Itu pun mencakupi untuk elakkan kita daripada keadaan stres. Bahagia ni banyak. Sekurang-kurangnya kita bahagia dengan diri kita sendiri. Kalau kita kan, tak rasa bahagia dengan diri kita, Syuhada, Terence, macam mana kita nak bagi bahagia pada orang lain? Alright. Yang kelima situ buah apa? Bermotivasi. Yes, kena setiap hari bercakap pada diri, self-talk. Menolok pada diri kita. Oh, Fendi, insya-Allah hari ini nak berkongsi dengan masyarakat. Yes, kena bercakap supaya kita membina motivasi kita sendiri. Buah yang keenam, tegas diri. Kita kena ada tegas diri ataupun kita panggil asertif. Alright. Yang ketujuh, itu buah ketujuh tu apa tu? Hargai diri. Hari ini berapa ramai Mr. Terence orang dia tak menghargai diri sendiri? Dia tengok orang lain, dia kata, alah, kenapa dia macam tu, kenapa aku tak macam tu? Kenapa dia ni macam ni, aku tak macam dia tu. Dia membuat comparison, comparing. Itu kembali kepada media sosial lagi, kerana perkara ini boleh dilakukan dengan lebih senang sebab ada media sosial. Betul, lagi mudah benda tu berlaku kan. Ini kita bimbang. Sebab itu, hargailah apa yang kita ada. Dan buah yang ke-8 kat situ, dia kata apa kat situ? Matlamat hidup yang realistik. Kita kena realistik, jangan terlalu idealistik. Kan? Kalaulah hari ini kita kena faham dulu, kita boleh buat sesuatu dengan lebih. Kan? Tetapi sekarang ini, dunia pandemik. Kena terima hakikat bahawa realistik. Jangan kita lawan SOP. Nanti takut kluster-kluster baru yang muncul. Dan buah yang ke-9 kat situ, bertolak ansur. Tolak ansur, tuan-tuan dan puan. Hari ini berapa ramai kita yang kadang-kadang dalam Facebook tu, dalam Insta tu, banyak yang salah faham. Kan? Banyak kalau nak cakap salah faham ni. Tolak ansur tu penting. Supaya bila kita tolak ansur, kita mengajar masyarakat untuk lebih, orang kata apa, hidup berharmoni lah. Dan buah yang terakhir kat situ, ialah menerima hakikat. Menerima hakikat, betul. Kena terima hakikat tuan-tuan dan puan kat rumah sana. COVID belum habis lagi. Dan kita kena terima hakikat bahawa kita terpaksa hidup dengan COVID. Dan siapa yang terkesan dengan COVID ini, tuan-tuan dan puan boleh terus hubungi talian MHPSS. Kan? Macam kami selalu ditekankan oleh kami punya ketua profession Puan Rohana, kan, duk tekan pada semua program psikologi. Kena berkhidmat betul-betul ni untuk masyarakat ni yang tekanan semua ni. MHPSS ada dekat aplikasi Mat Sejahtera. Klik tengok di situ nombor semua ada. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang diberikan kepada anda kalau anda mempunyai sebarang isu, ingin berbual, ingin meluahkan perasaan. Sila gunakan talian-talian yang sering kali kami wawarkan kerana jangan disimpan terlalu lama, jangan menyendiri. Pandemik ini memerlukan kita jauh daripada orang secara fizikal, namun kita ada rangkaian yang boleh menghubungkan kita. Digunakan rangkaian itu sebaik mungkin untuk kekal di dalam masyarakat. Jangan mengasingkan diri. Sentiasa berkomunikasi, bercerita dengan sesiapa yang anda percayai terutamanya. Cuma tuan, kalau kita nak cerita berkenaan motivasi ni, ialah lumrahlah manusia tidak boleh sentiasa bermotivasi positif setiap hari. Jadi akan ada masa-masa yang kita akan rasa down, rasa terkilan dan sebagainya, stres, tertekan. Jadi bagaimana? Mungkin tuan boleh berikan sedikit kata-kata semangatlah bahawa
tidak mengapa sebenarnya untuk kita sebagai manusia untuk merasai perasaan seperti itu. It's okay not to be sambung. Okay. Tak salah. Tak salah untuk kita rasa benda yang negatif. Tak salah tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana. Tapi kena ingat bahawa sesungguhnya kita yang buat keputusan. Sebagai contoh saya bagi. Katalah saya dengar ada orang cakap pasal saya. Kan? Orang dengar orang cakap pasal saya ni. Saya dengar, kemudian masuk telinga saya ni, saya proses. Bila saya proses, menggunakan kognitif yang kita ada, kognitif saya ni, saya proses, dia akan menghasilkan emosi. Dan emosi itu tadi itulah. Kalau kita dengar kata orang cakap kita macam-macam, kemudian emosi yang terasa sedih, kecewa. Dan itu dia akan jadi reaksi kita. Sebab apa yang kita fikirkan, diterjemahkan dengan tingkah laku. Itu kaitan dengan C tadi tu. Kognitif dengan behavior kita. Sebagai contoh, saya nak minta Terence dengan Syuhaida dengan penonton semua, cuba sekarang tutup mata masing-masing. Tutup mata, sat mata pula lah. Tutup mata. Dan saya nak dengan tenang, bayangkan makanan kegemaran anda. Okey. Wah, okey, buka mata. Okay. Dan saya perasan tadi bila saya tengok jeling-jeling sikit dengan Terence kan, dengan Syuhaida kan, bila dia bayangkan tu, dia punya pipi dah mula nampak macam dia senyum. Tuan-tuan tahu tak? Itu membuktikan bahawa apa yang difikirkan diterjemahkan dengan perbuatan. Jadi sebab itu bilalah kita rasa tertekan, rasa kecewa kan, kita kawal cara kita tu bagaimana supaya dia kurang lah. Dalam erti kata, kita ada kuasa untuk buat keputusan untuk memproses benda itu. Selagi mana kita proses, selagi itulah emosi itu yang kita akan dapat. Kalau kita boleh divertkan emosi itu apa ni, yang benda yang kita fikirkan itu, dia jadi emosi yang lain, yang boleh positif lah. Tapi dia tak terus jadilah, dia akan makan masa. Makan masa, yes. Dia tak boleh... Tapi jangan langsung tak buat. Kalau tak buat, bila nak dapat? Practice makes perfect lah kan. Betul. Baik, banyak lagi yang boleh kita bincangkan, tetapi akhir kata kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini yang mungkin ada 1001 kegusaran melihat angka yang semakin meningkat, melihat angka kematian, melihat keadaan dunia, mereka semakin tertekan. Apakah nasihat Fendi? Macam mana Fendi boleh kekal senyum pada pagi ini? Senyum Okey, macam saya sebut tadi. Pertama sekali, kita kena terima hakikat. Bahawa hakikatnya hari ini kita berhadapan dengan dunia yang pandemik 19 ni, COVID ni. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kan, Terence kan, semua Syuhaida, sebenarnya kebahagiaan itu bermula daripada diri kita, dalaman kita. Sebab itu kita kena mulakan dulu. Benda yang paling murah dan paling senang tapi orang jarang nak buat. Agak-agak apa benda? Dia mula dengan huruf S. Senyum. Senyum, betul. Kita sekarang tak boleh nak tunjuk senyum itu. Dia terlindung. Yes. Smile with your eyes. Walaupun tak nampak senyuman tu, kita akan nampak daripada dia punya bentuk mata tu. Kalau dia senyum kan, tuan-tuan perempuan cuba senyum sekarang. Senyum, pandang pula suami isteri kat rumah tu. Confirm tersengih kan. Sebab nampak kan, walaupun yalah kalau kita yang macam tutup ni, mata tu nampak. Jadi kita mulakan dahulu. Benda simple dalam perempuan, tak perlu kita macam terlalu akademik sangat nak bercakap kan. Itu kita mulakan dengan senyuman. Kan, kita mula fikirkan yang baik-baik. Sebab apa? Sangkakan yang baik-baik, harapkan yang baik-baik, dan jangan lupa doakan yang baik-baik. Insya-Allah semuanya baik. Terima kasih kita ucapkan Fendi Kirasyid bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Walaupun pendekatan kita agak berbeza, ceria sedikit dan light hearted, tapi kita masih menyantuni anda. Kalau mempunyai sebarang isu berkaitan tekanan mental, sila hubungi nombor-nombor yang tertera di skrin dan juga melalui pautan aplikasi MySejahtera. Terima kasih bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita ini, minda sihat di era pandemik. Seterusnya, selepas ini ada banyak lagi topik yang kita akan kupaskan, tapi kita nak bawa anda ke Sabah terlebih dahulu, cerita pagi dari sana. Tapi sebelum itu, seperti biasalah, kita nak kongsi pada anda berkenaan